husnul khatimah, terutamanya ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya dzal jalali wal ikram, amisna ala dinil Islam. Matikan kami ya Allah di dalam agamamu, agama yang Allah Ta'ala redha. Wa raditu lakumul Islam madinah, aku redha Islam saja menjadi anutan, pegangan dalam hidup ini. Maka kita mengharap, kerana kita lemah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempoh kehidupan yang tak tahu di mana penghujungnya. Semoga penghujung kita itu penghujung yang khatimah, ya husnul khatimah. Saat yang paling penting dalam hidup kita ialah waktu kematian. Ya. Waktu kematian ini ada yang disebut sebagai sakaratul maut. Bagaimana situasi suasana yang akan kita lalui ketika itu? Tidak ada jaminan, tuan-tuan rahimakumullah. Tidak ada jaminan. Banyak baca Quran, banyak ibadahnya, banyak amalan sosial yang baik, belum ada jaminan. Kalau kita boleh buat perbandingan, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dibanding dengan amal soleh dia dengan Nabi, kita jauh, kita boleh challenge Abu Talib itu. Kebaikan yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masa hidup Nabi daripada kecil sampailah Abu Talib mati, penuh kebaikan. Tapi saat matinya, itu yang paling penting. Sehingga saat itulah Nabi sangat-sangat mengharapkan agar Abu Talib ini menyebut satu kalimah yang akan digunakan oleh Nabi sebagai hujjah di depan Allah Subhanahu wa taala kelak. Begitu penting, tuan-tuan rahimakumullah, mengharapkan penyudahan husnul khatimah dalam hidup ini. Kita baru mula hidup hari ini, bercerita pasal penutup pula. Baru celik pagi tadi. Bercakap pasal nak mati pula. Semua orang nak mati. Tak ada orang yang tak nak mati. Tak nak mati pun mati juga. Ada seorang sahabat Nabi, waktu dia mati, sahabat-sahabat lain tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam status dia. Kenapa? Abdullah bin Jaz'an tu. Dia ni, tuan-tuan rahimakumullah, dikenali di kalangan sahabat dan masyarakat ni yukrimud dhaif, orang yang suka memuliakan tetamu, terkenal suka memuliakan tetamu. Antara perangai dia yang memuliakan tetamu ni, kalau pergi untuk tetamu ni, dia ada khususkan pinggan mangkuk yang mana orang lain tak boleh pakai melainkan tetamu dia sahaja. Punya dia ikram tetamu yang datang rumah dia. Dia seorang yang suka menolong orang. Kalau kita dalam kesusahan, kata sahabat, orang akan nampak dia. Memang orang yang dikagumi kebaikan, amal sosial dia terbaik. Tapi kita tak tahu bagaimana penyudah hidup dia. Bila
dia mati. Sahabat tanya status dia. Rasulullah kata, wa ahlun nar. Ya. Banyak buat kebaikan, tapi bagaimana penyudah sangat menggerunkan kita. Sebab itu wajar, sepatutnya orang-orang yang beriman ini sentiasa takut bila berdepan dengan saat kematian nanti, disertai dengan dua perasaan, iaitu perasaan takut dan harapan. Takut dalam keadaan amalan kita ditolak, mengharap agar amalan kita diterima. Kalau ini boleh kita praktikkan selepas sembahyang, mudah-mudahan dia akan berlanjutan sampai saat akhir hidup ini. Lepas kita sembahyang, takut tidak diterima oleh Allah Ta'ala, besar harapan kita sembahyang kita 2 rakaat Allah Ta'ala. Macam mana harapan kita? Macam kita mengharapkan sesuatu daripada kawan kita. Kalau kita benar-benar mengharap, kita habis dah, simpanan habis, nak minta bantuan, harap sangat kita pergi ni dapatlah. Macam mana kita pergi dari rumah dengan penuh harapan, agar dapat apa yang kita hasratkan. Begitulah selepas 2 rakaat yang tak lama tu, kita harap Allah Ta'ala terimalah sembahyang kita ni. Sangat malang kalau Allah Ta'ala tak terima amalan kita tu. Takut sangat kalau Allah Ta'ala campakkan amalan kita tu. Itulah yang ada pada hati seorang yang solat, seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana sudah masuk imannya di dalam hati dia ketika dia solat. Ramai orang Islam solat, kan dalam awal dulu kitab Sa'id Hawa yang kita baca tu, di peringkat awal mukadimah itu dia kata, ramai yang solat tapi belum tentu merasai nikmat iman, kerana belum masuk iman dalam hati orang Islam. Maka sebab itu kita rasa kosonglah solat itu, belum menemui nikmatnya solat sebagaimana telah dijumpai, telah dirasai oleh para sahabat dan orang saleh. Antara contohnya, mereka sanggup bangun malam dan melaksanakan ibadah salat itu bukan 2 rakaat, malahan puluhan rakaat, kerana merasakan nikmatnya ibadah di waktu itu. Begitu hebatnya Allah Ta'ala bagi, Allah campakkan rasa nikmat solat dalam hati mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum, ada seorang sahabat yang cedera parah, yang masih lagi tersusuk panah di badan dia. Dicabut anak panah itu ketika solat. Ketika solat cabut anak panah. Kita bukan anak panah, duri ke, nyamuk datang pun kita rasa sakit dah. Apatah lagi kalau nak cabut sembilu ke, kalau anak panah tu besar sangat. Menunjukkan bahawa mereka itu antara diri mereka, bainaka wa bainal qiblah, antara dia dan kiblah, kata ulama, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang mendinding dia. Kalau kita ni sembahyang, antara kita dengan kiblat ni, Allah Ta'ala tak tahu ke mana. Para sahabat, para ulama sebut, kenapa kita tidak boleh ludah bila mulut kita ni, tuan-tuan, mulut kita ni, katakanlah kita makan apa, sambal kacang ke apa ke sate, kita kumur, bila kita baca dia jadi macam dia keluar balik sisa makanan kacang tu. Dia mula banyak mengumpulkan air. Kadang-kadang kita nak ludahkan sisa yang ada tu. Kan ulama sufi, umat tasawuf, fiqh dia orang ketat kan? Kalau dalam fiqh mereka ni kata haram kita ludah ke depan. Sampai peringkat itu bagi mereka, nak menghormatinya
Salat itu jangan ludah ke depan. Sebab wabainaka, antara kamu dengan kiblat itu Allah Ta'ala. Jadi kita ludah depan Allah, mana boleh. Kalau kita dengan makhluk yang kita sayang, mak ayah kita, kawan kita yang kita hormati, guru kita, boleh kita ludah. Kita buangkan makanan situ tu depan-depan dia. Itu kita kata kan, depan dia. Kita kata biadab dia ni. Kita tak rasa biadab pula depan solat, dalam solat kita. Jadi setengah ulama itu kalau dia kahak, dia nak keluar, dia gunakan tisu ataupun sapu tangan, dia ludah dekat situ, kemudian disimpan. Kerana nak menghormati, tidak mahu rumah Allah Ta'ala itu kotor dengan bahan itu. Begitu sekali mereka menikmatinya semayang itu. Sehingga perkara sekecil itu pun diambil berat oleh mereka. Tuan-tuan rahimakumullah. Sebab itulah kita sentiasa mendoakan kebaikan kepada sahabat kita, ahli keluarga kita. Biasanya kita menyebut perkataan barakah. Kita masuk awal tahun 21 yang sudah kita tinggalkan. Mudah-mudahan tahun 21 itu tahun yang barakah bagi kita. Dan tahun 22 ini juga dihiasi dengan amal-amal petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu muhasabah kita. Semoga Allah berkati hidup kamu. Biasa kita dengar di kalangan ibu-ibu, biasa ibu-ibu yang begitu sensitif dengan kehidupan anak dia. Bila anak dia berjaya, jarang keluar daripada mulut ayah ni, mulut ibu yang biasa keluar. Bila anak dia berjaya dalam hidupnya dari satu tahap ke satu tahap, maka keluarlah satu pernyataan daripada ibu. Hidup kamu berubah, harta kamu bertambah, hidup kamu berkat nak. Hidup kamu berkat nak, banyak kebaikan, perubahan, harta kamu banyak. Yang seorang lagi anak dia tak berubah dah 10 tahun, begitu-gitu je. Sehingga dia kata cara hidup kamu tak berkat, sebab tu kamu tak berubah. Betul tak kita biasa dengar begitu? Kita rasa ucapan kita itu betul. Dan itulah yang biasa kita sebut. Kita menilai barakah itu pada harta yang banyak. Itu yang disebut, yang kita faham di dalam kamus hidup kita. Harta banyak itu menunjukkan barakah. Tuan-tuan rahimakumullah, kalau harta banyak itu barakah, Qarun itu berkat tak hidup dia? Qarun berkat tak hidup dia? Itu zaman sebelum Bill Gates lah. Sekarang siapa tahu nombor 1? Ada orang buat nombor 1. Orang suka melihat, menghitung kekayaan orang. Letaklah individu sekian. Datang seorang penilai, orang Islam pula nilai nombor 1 ialah orang yang sembahyang sunat fajar, kata. Itu yang paling kaya tu. Penuh dunia dan seisinya. Tuan-tuan rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali bila ditanya kepada beliau tentang apa yang tuan ertikan dengan barakah, mudah-mudahan dia mudah untuk kita praktikkan. Kata ulama ni, barakah itu ialah ziyadatul khair wa ta'ah. Barakah itu pada umur bertambah kebaikan dan taat. Kita sama je semua 24 jam. Tapi dalam 24 jam seseorang itu amal soleh dia, kebajikan dia bertambah, ketaatan dia bertambah. Itulah barakah dalam hidup dia. Bukan pada harta, bukan pada sehat, bukan pada sakit. Kerana ada orang yang sehat
tak bertambah pun dia punya masalah dia. Duk menengu begitu. Ada orang sakit pula. Waktu dia sakit inilah zikir dia bertambah-tambah, barakah dia. Sebab itu Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan kulit hitam yang ada penyakit ayan ini, penyakit yang sukar. Dia minta kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah doa pada Allah Ta'ala agar diangkat, disembuhkan penyakit ni. Rasulullah bagi dua pilihan kepada perempuan. In syi'ti sabar. Kalau kamu nak sabar, laki khairan, bagi kamu itu kebaikan. Dia fahamlah maksud Nabi itu. Kalau kamu nak sembuh, boleh sembuh. Tapi kalau kamu sabar, itu lebih baik. Orang sakit, kalau doktor cakap macam tu, tak guna buka klinik. Doktor masuk, kalau puan sabar lebih baik daripada puan buat. Tak ada dia cakap itu. Sakit apa terus cucuk tak tahan dah sakit, bagilah painkiller. Sebab nilai sabar itu satu nilai, satu sifat yang istimewa, kerana Allah bersama dengan orang yang sabar. Ganjaran orang yang sabar dalam melaksanakan taat, dia taat, dia semayang tapi serta dengan sabar. Sebab apa? Susahnya dia nak semayang. Baru-baru ni sahabat-sahabat kita yang diuji bencana alam ni, banjir. Sabarnya dia nak semayang ketika itu, ketika kita tak ada apa-apa pun, air tak naik ke pun se-senci di rumah kita, tak ada rasa apa. Tapi dia dah sampai ke paras, pinggang, paras dada, berhari-hari. Kalau dah surut pun rumah masih lagi berselut. Susahnya. Tapi tak tinggal semayang. Dengan kita yang semayang zuhur dan dia yang semayang zuhur, siapa yang paling sabar? As-sawabu ala qadri ta'ahkan. Pahala itu ikut kadar taat. Wal jaza'u, dan pembalasan Allah Ta'ala itu ikut jinsul amal. Macam mana amalan dia. Lagi sukar dia nak melalui ketaatan itu, lagi besar pahalanya sekiranya dia lakukan dengan sabar dan ikhlas. Sebab itu bila Tuhan sebut dalam surah Al-Mulk yang tuan-tuan baca malam tadi, ada satu ayat tuan-tuan akan jumpa, Allah jadikan hidup dan mati itu untuk menguji, untuk melihat ahsanu amalah, yang paling baik amalan dia. Kata ulama, apakah yang paling baik amalan dia? Ahsanu tu apa dia? Akhlasu wa aswabu, iaitu akhlasu yang paling ikhlas dalam amalan dia. Itu yang paling baik. Yang kedua, aswabu, yang paling betul amalan dia. Nak semayang tapi tak betul. Memang tak tinggal 5 waktu, tapi tak betul semayang dia. Rajin dia ambil uduk, tapi tak betul lah uduk dia. Dia nak solat, rajin dia datang semayang. Tuan-tuan, Nabi pernah lihat sahabat. Nabi kata kat sahabat, kalau begitulah ambil uduk kamu, celaka kamu. Nabi ni mulut dia jarang nak keluar benda-benda macam tu. Tapi dah sampai peringkat benda ibadah ni main cincai-cincai, perkataan apa yang keluar? Celaka kamu. Celaka tu maksud siapa-siapa yang ambil uduk, tumit dia tak basah. Very simple, very kecil sangat. Apa kena-mena sampai celaka? Salah sebut celaka, sebutlah benda lain. Nabi nak bagi tahu ni, akhir zaman ni remehnya mereka terhadap ibadah wuduk itu sendiri. Kalau semayang sampai hitam dah, rajin semayang. Tapi kalau dah solat wuduk dia tidak sah, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang dia lakukan, tak bermula pun, tak ada buat sunat pun.
Sebab itu kata ulama, aswabu, yang paling betul solat dia, yang paling betul amalan dia. Kalau bersedekah nak bagi makan ni, bantuan, ini jadi isu juga tu kan. Kita nak cek ikhlas tak ikhlas orang bagi, siapa yang layak. Dah akhirnya tak bergerak bahan-bahan tu kan. Kadang-kadang bagi lagi 2 minggu nak expired tu bagi barang kan. Habiskan barang dia nak expired ni kita bagi. Bukan ada niat akhlasu, yang paling ikhlas. Kalau paling ikhlas, janganlah bagi 2 minggu lagi ataupun lagi 2 hari nak expired bagi barang. Banyaknya terima kasih. Tengok tak, buka tak boleh makan lah. Tak nak simpan dekat stok, bagi. Bukan kat sini lah, wallah ta'ala. Tapi ada yang menerima keadaan tu kan. Ahsanu, Allah Ta'ala uji kehidupan tu nak lihat yang paling baik kita punya amalan kita kan? Sebab ujian adalah penilai siapa yang paling baik menjawab ujian Allah Ta'ala. Natijahnya nanti kita akan dapat lihat di alam kubur di mana amalan yang tuan-tuan yang kita buat itu akan menjadi cahaya di dalam kubur kita. Kerana kubur kita ni gelap. Tak pernah kita bayang gelap. Gelap sungguh. Kerana gelap dalam kubur itu gelap yang sangat menakutkan. Jadi apakah yang akan menemani dan menerangi amalan kubur kita ialah amal-amal kita sewaktu dunia. Tuan-tuan, zikir tuan-tuan, baca Quran tuan-tuan, solat sunat. Tu semua nak bagi terang kubur sampailah kiamat. Amalan itu menjadi teman. Wallahu a'lam. Bagaimana dia jadi teman? Sama ada Allah Ta'ala jadikan dia bentuk makhluk yang kita suka. Macam mana rupa makhluk pun kita tak tahu, tapi makhluk kita adalah teman. Dia duduk saja-saja seorang-seorang dalam tu bukan senang. Lama tu, bukan sehari dua. Rasulullah yang kekasih Allah tu sudah berada di alam barzah pun dah 1400 tahun. Sedangkan umur baginda 63 tahun. Kita ni lagi tak tahu berapa lama lagi kita nak duduk dalam tu berbanding dengan umur dunia. Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah bagi kehidupan umurnya yang pendek tetapi mempunyai peluang amalan yang besar, ganjaran dia. Tuan-tuan. Kerana perkara ikhlas, perkara betul ini sangat penting. Apakah cabaran ikhlas? Cabaran penting di dalam kehidupan. Oleh kerana manusia ini, Nabi SAW bekalkan kepada kita ni, kepada orang yang salat, yang semayang ni, yang sentiasa menghadapi masalah persoalan hidup, Nabi bekalkan dengan ajar kepada kita doa. Tuan-tuan biasa baca doa ni, dan imam pun selalu baca doa ni. Kita cuba memahami dan menghayati doa ni. Kan kita minta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku minta lindung daripada hati yang tidak khusyuk. Apa maksud hati yang tidak khusyuk? Kita nampak khusyuk ni hanya untuk solat, tidak tuan-tuan. Maksud khusyuk ialah sampai kepada Tuhan. Kalau dalam solat dia khusyuk, sampai kepada Tuhan. Kalau luar solat, apa aktiviti kita di luar solat? Banyak. Lebih lama daripada dalam solat. Itu lebih perlu khusyuk. Contoh kita nak beli barang makanan. Apa khusyuk dia? Khusyuk dia kita cari hak halal. Sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita akan menilai makanan itu halal atau tidak. Kalau kita nak buat kerja, khusyuk dia bagaimana? Pekerjaan itu pekerjaan yang halal atau tidak, patut syarak atau tidak. Itu makna khusyuk. Bukan khusyuk ni kira tunduk pejam mata dalam semayang. Kerana ramai yang faham khusyuknya untuk solat. Dalam kehidupannya khusyuk hanya lillahi ta'ala. Satu hari Nabi kata kepada sahabat-sahabat Nabi tentang kita yang berada di akhir zaman ini.
Nabi ketika awal Islam membawa risalah menentang syirik yang berlaku, penyembahan berhala, ya, ekonomi yang berasas pada riba, di peringkat awal dulu. Tapi akhir zaman ini Nabi tak risau soal syirik ini. Tuan-tuan, ramai ke orang Islam Melayu kita syirik, isu syirik ni? Rasanya sikit kot, berlaku lah, tapi sikit sangat kot. Kalau ada lagi yang Melayu pakai tangkal dekat tangan, dekat lengan tu, rasanya kurang dah lah kefahaman tu. Jarang. Dulu pernah berlaku solat semayang tapi masih ada tangkal di tangan dia, azimat yang tak tahu apa bahan dia, kepercayaan dia sertakan kepercayaan kuasa lain dengan kuasa Allah Ta'ala. Itu makna syirik, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa yang Allah Ta'ala tak ampun, dosa syirik. Jangan main-main dengan syirik. Tapi apa yang Nabi risau kepada kita umat akhir zaman ni bukan masalah syirik, sebab mungkin syirik ini kita boleh faham. Yang menjadi kerisauan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah penyakit wahan. Penyakit wahan ni menyebabkan surau ni sunyi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu yang Nabi kata kepada sahabat. Cinta pada dunia, takut mati. Main hari ni ramai, kerana nakkan dunia, segala-galanya urusan dunia, tinggal kehidupan akhirat. Seorang yang cerdik ni, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang beriman yang cerdik, orang Islam yang cerdik ni, amalan dia ialah amalan yang dilakukan untuk selepas dia mati. Kerana itu yang kehidupan yang sebenar nanti yang kita akan lalui. Kita akan lalui mati, selepas mati. Mati itu dalam berapa second saja. Selepas itu, life selepas berapa second kita mati tu. Yang kita susah ni, yang bantai semua halal haram sama je ni, 60 tahun, 70 tahun saja. Lepas pada tu life itu lebih lama, yang itulah yang perlu difikirkan. Itulah orang yang cerdik, kata Nabi. Jadi Nabi ajar supaya kita berdoa, hati kita ni tidak hilang khusyuknya, sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hidup, dalam semua aspek kehidupan. Solat dia, dalam ibadah tu, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya. Hari ini umrah dah tak boleh pergi dah, semalam last tutup dah yang tak boleh pergi. Alhamdulillah, saya dapat pergi pada apa hari bulan itu, 20 hari bulan 11, 20 hari bulan 11 sampai 6 hari bulan 12. 6-12 ni sampai ke KLIA. Dapatlah 7 hari di Madinah, 8 hari di Mekah. Lama sikit sebab kita pergi sendiri-sendiri. Pergi sendiri, beli sendiri, pakai visa ziarah, bukan visa umrah. Rupanya visa ziarah ni kan, dia tak kisahlah umur pun, pasal ziarah dia boleh masuk, dia boleh pergi banyak tempat. Visa umrah ni dia terbatas 2 tanah haram je, Mekah dengan Madinah. So saya masih ada visa setahun. Kalau nak pergi lagi lepas ni boleh pergi, tak perlu ambil lagi visa, boleh masuk balik kan. 90 hari duduk, lepas tu hari 91 keluar sat, pergi mana-mana sempadan, masuk balik, boleh sambung balik selama setahun. Alhamdulillah. Bolehlah pergi Badar, tempat perang Badar tu, pergi ke Khaybar, pergi Abwa, tempat makam bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencabar sungguh sampai ke makam dia.
Uhud dengan tempat-tempat biasa tu, biasalah kita tempat yang dekat dengan masjid. Allahumma salli alaihi. Jauh sikit daripada Taif, perkampungan Bani Sa'adah, rumah Halimatul Sa'diyah. Jauh tuan-tuan. Kalau naik bas, kami naik bas tu tak ramai pun. Saya dengan pelajar-pelajar yang kebetulan jumpa di sana, ajak ustaz pergi, sama-sama pergi Halimatul ke perkampungan Bani Sa'ad. Naik bas tu susah nak mendaki bukit, turun bukit. Duk bayangkan Halimatul Sa'diyah tu daripada Mekah nak pergi balik ke kampung dia. Dia datang daripada Bani Sa'ad tu dengan keldai dan juga unta dia yang kurus. Dia dan suami dia dengan anak dia, 3 orang, 3 beranak tu pergi ke Mekah nak cari anak susuan. Memang tu budaya dia orang. Bila kami tolak nak sampai satu simpang nak masuk ke Bani Sa'ad tu jauh lagi. Kalau ikut ke Taif tu jalan sedap lah, lebuh raya. Lepas pada Taif tu, pemandangan tu membayangkan macam mana Nabi yang umurnya 2 bulan, 3 bulan tu dengan Halimatul Sa'diyah, dikendung oleh Halimatul Sa'diyah sampai naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Berapa hari punya perjalanan nak sampai ke rumah Halimatul Sa'diyah. Di awal umur tu pun Nabi SAW telah diasuh Allah Ta'ala susahnya, panas terik dengan keadaan begitu. Duk bayang macam mana kuatnya keadaan itu. Sabarnya Halimatul Sa'diyah itu. Tapi barakah, ni kata barakah tu, ziyadatul khair, bertambah kebaikan kepada kehidupan Halimatul Sa'diyah di saat dia menerima Muhammad sebagai anak susuan dia. Kita tahu dalam sirah tu, dan sahabat-sahabat yang pernah bersembang, berkomunikasi dengan penduduk di Bani Sa'ad itu, memang betul tuan-tuan. Perkampungan situ bahasa Arab dia bahasa yang sangat sedap, fushah. Dia bercakap tu tak macam kat Mekah, Madinah, Taif. Kalau yang belajar bahasa Arab lepas tu pergi sana duduk, dia rasa lain dia punya bahasa dia. Kalimah-kalimah yang dia gunakan itu, suka orang mendengarnya. Tak ada pencemaran bahasa. Kita ni kadang pencemaran ada. Sekarang kan bahasa WhatsApp macam-macam, kita pun tak tahu apa benda maksud dia, singkatan kepada perkataan. Buat tak tahu apa, tak tahu palatau lah ni apa benda palatau, rupanya buat tahu ke, buat tak tahu ke. Itu istilah tak sedap pun tapi orang suka guna istilah-istilah WhatsApp. Itulah dia, tuan-tuan rahimakumullah. Ziarah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil menghayati bagaimana kehidupan mereka membawa Islam itu. Kita hari ini syukur sangatlah kerana kesungguhan para pendakwah, para ulama dahulu merentas padang pasir, laut untuk bawa sampai ke tanah air kita. Kita nak buat usaha dakwah daripada Puchong datang sini pagi-pagi nak bangun pun rasa lelap juga, berat juga rasa. Bila dah start enjin nak sampai sini mengantuknya, tak tahu nak kata. Yang duduk dekat ni pun balik dulu. Waktu nak mengaji, waktu kuliah, cabaran. Tuan-tuan rahimakumullah, cabaran ni bukan senang nak duduk sampai pukul berapa dah ni? Pukul 7 lebih Ada orang tak tahan 10 minit Sungguh pun 10 minit tuan. Kita dalam majlis ilmu, Allah pernah tanya malaikat,
satu malaikat yang mencatat, yang mencari majlis ilmu ni. Kan? Allah tanya kepada malaikat, berapa ramai yang datang ni? Sekian-sekian sebulan ni. Kan? Yang kebetulan datang, bukannya dia nak datang kuliah subuh ke, tazkirah duha ke, kuliah maghrib ke, kuliah zuhur, tak ada pun. Main singgah sat, dengar ada bunyi-bunyi dekat Suramai, tengok apa benda tu, main singgah sat. Orang yang datang singgah sat itu pun Tuhan kata diampunkan dosa dia. Apatah lagi orang yang memang qasad dia, niat dia dalam diary dia ni, 22 ni, tahun 22 ni kuliah-kuliah dekat surau ni. Ada. Kalau nak balik, nak cuti pun make sure tak bertembung dengan surau. Ada program surau. Kalau keluar, balik sempat lagi kuliah. Itu yang menjadi kerisauan dia. Itu bunyi kena berhenti ke tu? Jadi tuan-tuan rahimakumullah, kenapa kita tak boleh konsisten, tuan-tuan? Tak boleh konsisten dalam amal soleh sebab apa? Hari ni tuan-tuan semangat, seminggu ni semua kuliah datang. Main satu hari tu seminggu tak datang kuliah. Kadang puasa boleh Isnin Khamis, lepas tu tinggal 2-3 bulan. Boleh semayang tahajud setiap malam, tiba-tiba tinggal setahun. Jumpa balik Ramadan. Sebab apa jadi begitu? Kenapa kita tak sekuat orang-orang saleh? Siapakah orang saleh yang kuat ibadah tu? Yang pertama, orang saleh itu ialah Rasul dan Nabi. Yang kedua, para wali. Kemudian orang saleh awam macam kita ni. Apa petua nak bagi boleh semangat buat ibadah, semangat dalam buat kerja ibadah, semangat dalam kerja dakwah? Apa petua dia? Masuk motivasi dah banyak, keluar masuk dah motivasi. Masuk 3 hari tahan, lepas tu sejuk balik. Tuan-tuan buka surah Allahumma salli ala Muhammad, surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Cuba tengok surah Al-Mu'minun ayat 51 ke surah An'am. Ayat Mu'minun, saya buka dulu. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya, surah Al-Mu'minun ayat ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malus salihah. Allah memanggil, wahai Nabi. Allah perintah apa? Makan yang baik. Nabi-nabi kita ni, Rasul ni, semua makan yang baik-baik belaka. Orang-orang soleh makan yang baik-baik dan beramal soleh lah. Kalau makan yang tak baik, inilah dia jadi lemah. So kita kena muhasabah dia, dapur kita, sumber kewangan kita yang beli barang makanan. Para sahabat, orang-orang soleh dahulu, kalau tak ada benda makan yang baik, mereka puasa. Tak ada makan benda syubhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan rahimakumullah, memberitahu betapa harga yang besar kalau masuk benda yang syubhat atau haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram itu neraka untuk daging itu. Satu hari cucu baginda Hasan ataupun Husain datang ke rumah Nabi, nampak ada kurma di rumah Nabi. Kurma tu bukan kurma Nabi, itu kurma zakat. Makanlah Hasan atau Husain ni makan. Nampak Nabi SAW, cucu dia makan. Apa dia buat? Dia keluarkan makanan tu. Sedangkan kalau kita lihat perbuatan Hasan dan Husain ni, kanak-kanak yang belum dibeban dosa dan pahala, buat salah pun tak ada apa. Buat salah makan, haram makan. Bagi keluarga Nabi tu haram makan
zakat. Tapi kalau budak kecil tak haram lah, budak tak kena hukum lagi, tak ada taklif pun. Tapi Nabi tahu kesannya dia makan benda tu walaupun tak kena hukum. Budak, alah budak saya tak kisahlah halal, bukan soal tu. Kesan makanan itu kepada Hasan dan Husain tu, dia keluarkan makanan itu. Bila sahabat dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu penting soal makan, Abu Bakar radhiyallahu anhu, tuan-tuan, ni kisah Abu Bakar. Abu Bakar ni dia ada seorang hamba. Hamba ni dimerdekakan. Satu hari hamba dia datang belanja Abu Bakar makan. Abu Bakar makan, sedap. Nah, kita pun jangan tanya. Dah sedap kita makan dulu. Dah makan baru dia tanya, ni makanan ni siapa buat, main mana dia kata. Hamba Allah ni dia duduk dengan Abu Bakar yang jujur, As-Siddiq. Dia jadi orang yang jujur ke? Dia bagi tahu kalau kita tak adalah sikit-sikit makanlah, tak ada apa. Tak nak cerita kita, makan semua. Tuan-tuan, kalau saya tanya ni masak beli, ada tuan-tuan nak cerita? Apa orang bagi makan-makanlah, nak tanya apa kan? Dia kata dulu masa zaman jahiliah dulu, aku pernah didatangi oleh orang dan aku pernah mentera jampi. Tak tahulah bentuk apa jampi dia. Hari ni orang tu datang, mungkin mujarab lah kot jampi dia tu, orang yang dia jampikan tu datang bawa makan, dan hari ni aku join ni, aku bagi kau makan. Apa respon Abu Bakar? Kata riwayat, aku lihat Abu Bakar ni keluarkan makanan daripada odah, daripada perut dia tu macam nak keluar roh sekali. Macam nak mati dia nak keluarkan makanan. Dia tak mau langsung makanan tu. Walhal kalau kita nak faham, hamba dia ni dah Islam dah. Benda tu berlaku masa zaman jahiliah lah. Kalau kita duduk situasi Abu Bakar, tak kisah kan, okey lah kan. Kita tak kisah benda tu pun, tak ada apa-apa pun efek, kita rasa begitu. Tapi Abu Bakar tidak begitu, sangat jaga walaupun benda kalau syubhah sekalipun. Kerana Nabi pernah sebut benda syubhah ini, kata Nabi, kalau dia haram, kalau siapa yang lakukan pada syubhah ia haram, kamu jatuh pada yang haram. Itu peringatan Nabi tentang syubhah. Bukan syubhah ni boleh makan, syubhah ni elak, bukannya boleh. Jadi itu tuan-tuan rahimakumullah, sahabat-sahabat Nabi begitu prihatin tentang soal makan. Tuan-tuan rahimakumullah, ada seorang zaman tabi'in, dia ni pencinta ilmu, pencinta hadis, mengembara ke sana sini cari hadis. Satu hari dia singgah di satu tempat, lapar berehat dia, nampak dia pula ada sebiji apple. Orang lapar nampak apple, makan lah, bukan benda haram, bukan dalam keadaan darurat, makan lah, tubihul mahdhurah, boleh makan. Bila dia makan, tuan-tuan, baru dia datang ingat, ini tentu ada orang yang punya, terjatuh ke tercicir ke siapa-siapa punya ni. Maka orang anak muda ni tadi ni, dia akan cuba cari kat mana sumber apple ni supaya dia boleh minta halal pada tuan punya tu. Dia cari-cari, jumpalah kebun apple. Tanya pada orang yang kerja, saya nak minta halal, saya dapat sebiji ni. Dia kata, ni apple kamu. Ya, tapi bukan aku tuan dia. Tuan dia duduk di rumah besar. Pergilah minta kat tuan tu, halal. Kalau kita, tuan-tuan, Allah tentunya dia halalkan dia orang. Kita fikir sini, kita bayangkan sini, tanpa kita usaha nak menghalalkan dia. Bila dia jumpa tuan rumah ni kata, apa tujuan kamu datang ni? Dia minta maaf, dia kata, aku nak minta kau halalkan apa nama buah apple ni, aku dah makan dah sedikit. Apa respon tuan rumah? Dia kata, ni bukan sebarang orang ni, tak pernah jumpa pemuda yang nak minta halal makan kerana sebiji apple. Aku test dia, kalau kamu betul nak halalkan sebiji apple, kamu kena kerja dengan aku. Lepas tu kamu kena kahwin dengan anak perempuan aku. Saya bala, dia kata, dah lah kena kerja. Yang kedua kena kahwin pula pasal nak halalkan sebiji apple. Kalau ikut logik kita, tepi
pasar beli sekilo bagi balik. Kan? Nah, aku gantilah sebiji dengan sekilo. Kan? Tak payah nak kerja dengan dia. Tapi syarat yang dikenakan tuan punya apple sebiji ni kamu kena buat itu. Itu syarat dia. Dia sanggup melalui kerana nak halal saja. Tuan-tuan rahimakumullah. Dilaluilah dan dia dapat kahwinlah dengan perempuan yang dikatakan tu, kata ayah tuan, anak aku tu pula cacat katanya, buta, pekak, kan, bisu. Dan siapa nak kahwin dengan perempuan cacat? Kerana nak halal pun dia terimalah. Kahwin cacat pun cacat lah. Tuan-tuan rahimakumullah. Bila dia masuk bilik tu, dia bagi salam kepada isteri dia. Bagi salam. Jawab salam pula orang dalam bilik tu. Bila jawab salam, dia keluar lah, kata. Pasal apa? Pak dia kata, pekak, bisu macam mana boleh jawab salam, kok salah orang. Ayah betul tak? Itu bini saya tu ayah. Itulah isteri kamu, tak ada perempuan lain dalam bilik tu. Dia lah isteri kamu. Bila dia masuk, kata isteri dia, saya lah isteri abang. Yang ayah bagi tahu saya cacat tu sebab saya tak pernah keluar melihat benda-benda yang haram. Mana jaga sungguh anak perempuan ni. Tak pernah cakap perkara-perkara yang haram. Tak pernah dengar umpatan-umpatan ke apa benda tak elok ni, tak ada. Dia jaga sungguh ni, perempuan yang saleh ni, yang cantik ni. Tuan-tuan rahimakumullah. Rahim yang salihah, rahim isteri perempuan yang salihah ini campur dengan air benih yang halal daripada seorang lelaki ni. Lahirlah seorang anak, Imam Abu Hanifah. Kita tahu macam mana Imam Abu Hanifah, mak ayah dia macam mana. Sebab tu kita yang ada anak dara, yang ada anak lelaki, nak carikan calon anak perempuan kita. Sebab tu bapak dia kata, ni lelaki ni luar biasa, kerana sebiji apple ni dia nak minta halal. Dia sanggup kerja, dia sanggup kahwin dengan orang macam ni. Ini bukan sebarang orang ni. Kita jangan pakai terima je. Hari ni ambil sikap, kau tak ada kawan ke? Tanya pula ada kawan. Ayah bagi ke kawan? Kau carilah sendiri. Kita serah cari calon kepada anak kita sendiri. Lepas tu bila dia bawa, dah jalan. Terbaru ni, dia orang buat kajian, PKP ni lebih ramai yang bercerai. Ramai bercerai dalam waktu PKP. Yang muda kahwin dalam masa tak sampai setahun, cerai balik. Yang dah pasang dua pun cerai. Dah pasang dua sebelum PKP. Lepas tu bila dah PKP, salah seorang kena cerai, tak boleh tanggung katanya. Macam kena buang kerja pula seorang tu. Tuan-tuan rahimakumullah. Pentingnya jaga makanan tu akan membentuk zahir dan batin seseorang. Imam Haramain ini guru kepada Imam Al-Ghazali. Anak murid dia kata, kenapa Imam waktu semayang ni kadang ayat Quran tenggelam timbul ni, ada juga lupa-lupa ni pasal apa? Dia kata, dulu masa aku kecil dulu, aku sering ditinggalkan ayah aku. Satu hari barang makan dah tak ada lah di rumah, susu pun tak ada. Jadi bibik dia, pembantu dia, mak dia, bibik dia lah, bagi susu jiran dia, minta pinjam kat jiran dia. Sebab saya imam ni dah menangis, budak menangis nak susu. Balik ayah dia, ayah Imam Haramain ni balik, dia tengok imam ni tidur nyenyak. Dia tanya, ni imam ni, anak aku ni tidur nyenyak ni, dia makan apa, dia minum apa, dapat mana makanan? Saya pinjam makanan jiran. Sian, dia menangis. Bila begitu tuan-tuan, apa dia buat oleh ayah dia? Dia jeluatkan, dia masuk tangan, keluarkan balik susu tu. Dia kata, kenapa tuan buat itu? Aku tak tahu susu dia, susu kambing dia ni halal ke haram. Kan Nabi pesan,
kambing ni kalau dia bawa makan, jangan makan tanah orang. Rumput rampai tu jangan makan, jangan cross tanah orang. Dia ada sempadan dia, Nabi kata. Kalau makan kawasan tanah orang, orang lain tak halalkan kambing tu makan. Allah, kambing mana tahu. Kita lah yang mengembala kambing tu lah yang kena jaga. Jangan bagi kambing tu makan reta orang. Jadi kalaulah kambing ni makan reta orang, susu dia tu haram. Masuk tak pada dalam badan anak aku? Kata Imam Haramain, barangkali ayah aku tak keluarkan habis susu yang ada pada badan aku, hari ini aku tak apa nak ingat sangat ayat Quran. Sebab makanan tu. Ya. Jadi amal soleh kita, hafalan kita susah. Nak buat amalan soleh susah, hafalan kita pun susah. Mula daripada apa? Mula daripada jaga makanan kita. Pentingnya tuan-tuan rahimakumullah, kita jaga makanan. Ini yang disebut dalam kitab. Beberapa perkara yang saya sentuhkan. Mudah-mudahan tuan-tuan rahimakumullah, peringatan di awal tahun kuliah ini, saya dan tuan-tuan rahimakumullah, dan sentiasa ingat tentang soal halal dan haram ini. Jangan kita ambil remeh tentang soal halal dan haram yang masuk dalam tubuh badan kita. Ia memberi impak kepada kualiti dan kuantiti ibadah kita. Kualiti dan kuantiti. Kualiti tak ada, kuantiti pun hanyut. Nak buat 2 rakaat, kita dengarkan hadis, man salla, siapa yang sembahyang 12 rakaat sunat ba'diyah dan qabliyah, bukan susah nak buat tu, 2 rakaat. Sunat fajar 2 sebelum zuhur, 2 kalau rajin buat 4 lepas zuhur, buat lagi kemudian sebelum lepas isyak, lepas maghrib, lepas isyak, campur-campur 12 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah benakan satu rumah dalam syurga. Yang tu pun kita tak mampu nak buat. Kadang-kadang 8, kadang-kadang 6 ba'diyah zuhur. Kadang-kadang ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur tak sempat buat. Kadang-kadang ba'diyah zuhur pun tak dan, kadang nak rebutkan makan. Lepas main zuhur tu saya ba'diyah tak buat. Sekarang habis lauk. Habis lauk nanti. Sampai tu di Mekah pun macam tu. Ni yang travel, yang pergi travel. Bukan saya kata apa tuan-tuan, pengalaman. Kalau tuan-tuan ambil travel, ikhlaskan hati, jangan rebut pasal makan. Duduk iktikaf, tambah dalam PKP ni, dia very terhad. Tuan-tuan ada 5 waktu dalam apps tu. Siapa yang dah pergi Mekah mungkin tahu. Ada 5 waktu. Dia ada waktu 8 Zuhur pukul 12.30. Dia punya masuk waktu pukul 12 dia buka. Dia bagi 12 sampai pukul 1.30. So kena keluar dah lepas tu. Dia boleh masuk pukul 12, pukul 12.30 Zuhur. Lepas tu dia bagi waktu dalam sejam, pukul 1 kena keluar dah. Kalau ramai dia akan, ya Allah, haji halam. Tak boleh duduk lah. Kalau seorang-seorang dua, dia biar je. Carilah ceruk-ceruk yang boleh duduk. Kalau dia tak perasan, kita boleh duduk lama dalam majlis haram. Menunjukkan waktu tu. Tapi orang kita ni, bila ambil package, dia sekali dengan makan full board. Zuhur, makan zuhur pukul 12, pukul 1. Habis semayang zuhur 12.30, habis pun semua dekat-dekat pukul 1. Kalau lewat sikit balik, tinggal sikit je nasi. Itu yang berbunyi tu. Makan tak ingat orang belakang, makan ambil hak orang, apa hukumnya ustaz? Masing-masing bayar tapi makan orang punya peha, orang punya dada, orang punya kepak. Jadi balik berlari lah. Mujurlah 50 meter. Hotel paling dekat 20 meter, 50 meter. Dan nak balik lari. Pasal apa balik lari? Pasal kerja makan. Tuan-tuan rahimakumullah. Apalah salah tinggal sekali tak makan, duduk dah lama. Bukan selalu pun, 4 hari je kat Mekah tu. 4 hari je kat Mekah. Tuan-tuan berkira dengan makan, tinggalkan iktikaf di Masjidil Haram, tinggal iktikaf di Masjidil Nabawi. Kena patah balik. Lepas tu tak boleh masuk dah. Bukan macam dulu. Dulu boleh masuk bila-bila masa. Sekarang ikut masa.
belum tentu malam tadi kita key in register 5 waktu. Saya pernah isi dapat 3 waktu ya. Zuhur, maghrib, isyak. Isteri saya dapat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak dapat. Full. Dia tak bagi masuk. Dulu kita boleh 5 waktu. Bila dah dapat tu janganlah keluar masuk. Kerana makan je nak keluar. Rugi. Betapa mudahnya kita kerana makan keluar. Tuan-tuan bawa lah kurma dalam poket 10 biji, duduk dalam Masjidil Haram, makan lah kurma dengan air zam-zam. Ya. Nak datang susah dah terpilih, lepas tu kita remeh sangat peluang yang ada tu. Kawan-kawan yang nak pergi, yang kata tak apa Ustaz, saya nak pergi tahun 22. Keluar kata tak boleh, kata Allah nyesal saya tak pergi dengan Ustaz itu. Dan nak buat macam mana? Kita bukan tahu apa yang nak berlaku. Mudah-mudahan tak lama lah. Mungkin Ramadan besok, sebelum Ramadan besok dia buka, pergilah waktu Ramadan. Ya, insya-Allah, tuan-tuan rahimakumullah. Jadi peluang dan ruang yang Allah Ta'ala bagi dalam hidup ini, Allah Ta'ala uji. Kita pilih menjadi manusia yang bijak, halal dan haram. Kerana perkara halal dan haram yang masuk dalam badan kita memberi implikasi dalam ibadah kita, kesungguhan kita, kualiti ibadah kita dan kuantiti ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maha Pemurah lagi Maha. Ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa jiran-jiran kami, dosa. Rahmatilah hidup kami, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah pahala kami ini kepada orang tua kami, muslimin dan muslimat yang hadir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.